Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ni Pak Wan nak kongsi satu ilmu tentang penggunaan kelebihan menggunakan kompas orientering ni. Kompas orientering ataupun orang panggil flat base, apa bendanya, flat base kompas pada. Dia simple tapi memudahkan kita buat kerja, terutama segi plotting. Bila kita nak buat plotting di peta, selepas kita dapat bacaan di tanah, kita tak perlu nak ada protector, tak perlu nak ada back bearing, tak perlu ada pembaris, tak perlu ada apa-apa alat-alat geometrik yang lain. Sekadar dengan ia ni pun dah boleh buat plotting, ya. Kalau berbanding dengan prismatic, kompas tentera, dia sikit rumit lah. Walaupun yang ni dia tak kuat, dia cepat rosak. Berbanding dengan prismatic, dia tahan lama. Okey, tapi dia ada kebaikan dia. Okey, jika ada kebaikan, sila subscribe, share dan tekan loceng. Kalau tak suka pun subscribe juga. Tak suka pun, kontroversi pun, subscribe, tekan loceng. Okey. Nak tunjuk sebenarnya dengan menggunakan kompas orientering ni berbeza dengan kompas prismatic ataupun kompas tentera tu. Dia punya ni dia boleh pusing, nampak? Dia punya nombor-nombor ni boleh pusing. Kemudian ada satu nombor yang kekal sini bawah tu. Nombor ni kekal, degree ni kekal, tapi degree yang kuning ni dia boleh pusing. Dia itu beza ni lah, dia ada dua. Tapi kalau kompas prismatic atau dengan kompas tentera, dia tak ada, dia punya nombor ni dia tetap. Dia tetap. Jadi dia hanya dapat untuk bacaan berdasarkan maknanya kita bacaan di kompas lah. Dia tak ada bacaan yang kita boleh adjust ni tu. Itu berbeza lah di segi kompas tentera ataupun prismatic dengan kompas orientering lah. Yang bagusnya kompas orientering ni, dia kalau kita buat mencari titik yang Pak Wan cerita sebelum ni, titik kalau sesat tu, titik koordinat tu, yang ni dia tak payah buat back bearing. Dia tak payah buat back bearing. Tapi kalau dengan kompas prismatic atau tentera tu, dia terpaksa guna protector dan juga back bearing. Itu perbezaannya. Okey, Puan tunjuk ya. Kita contoh yang sama lah itu. Okey. Jika kita dapat di tanah, di tanah Bukit Bongkok tu 30, contoh ya, ni 36 lah contoh ya, 36 tu 36 contoh kan. Jadi dari sini kita terus letak di plan, di peta yang telah kita utarakan. Pastikan utara, dia berada utara, dan kita letak saja Bukit Bongkok ni, di ujung ni kan Bukit Bongkok, dan masukkan jarum ni ke dalam perumahan N. Itu Bukit Bongkok, masukkan perumahan N kan. Contoh itu Bukit Bongkok, kita pusingkan supaya masuk N tu. Okey, jarum merah tu masukkan dalam perumahan N tu. Masukkan dalam perumahan N yang hijau, yang dalam. Bila masuk dalam tu, makanya line tu, bearing tu lah, bearing 36 lah. Bearing tu tetap 36. Dan kita terus draw je, kita buat je line, satu line sini. Itulah line 36, tapi kita tak tahu dia di petak mana kan. Tiba-tiba akan ditentukan oleh apabila buat satu lagi bacaan, kita akan dapat intersection tu, yang itulah kita punya lokasi nanti.
Okey, setelah kita dapat bacaan di tanah kan, contoh tadi bukit batang hidung pada kedudukan 90 degree. Daripada kompas ni kita boleh terus masukkan ke map je. Tapi pastikan jarum merah ni berada di dalam end tu, end yang boleh pusing tu. Okey, kita masuk aja. Apa tu Bukit Bongkok tadi? Ni Bukit Bongkok ni. Kan? Okey, sama dengan dah masuk kan. Dari situ kita boleh terus je plot. Okey. Jadi dia punya cabang ni itulah kedudukan kita. Cabang tu adalah kedudukan kita tadi. Tak payah buat bearing, kita terus je dengan bacaan ni kita terus letak dengan syarat peta kita ni berada keadaan north, sama dengan north peta, sama dengan north magnetic. Okey. Jadi inilah titik dia. Titik kita tu. Dia baca atas 927 lah. 927 dari bawah, daripada northern 204. Itu kita punya koordinat cabang ni. Mungkin ada kontroversi situ, tapi bagi saya ini salah satu cara yang orang kata straightforward. Itu kelebihan dia. Itu kelebihan kompas ni. Dia tak payah protector, dia tak payah back bearing, dia tak payah yang lain lah. Dengan ini saja dah boleh kita buat plotting tadi. Okey. Kalau rasa benda ni tak betul, itu hak masing-masing. Okey, ilmu dunia ni dia berubah-ubah, bukan satu yang tu sampai mati pakai. Macam kereta juga, dulu kita belajar kereta pakai manual, ada tekan clutch, tekan apa semua. Sekarang tak ada dah, sekarang dah pakai auto. Kalau kita belajar manual pun dia tak guna, bukan dia nak pakai kereta manual pun, dia pakai kereta auto. Okey, itu sedikit lah, maknanya di segi ilmu tu sebenarnya bukan statik. Okey, kalau apa-apa yang kontroversi macam mana pun kita berlapang dada. Okey, itu sedikit di segi cara ataupun kaedah kita guna kompas orientering ni, ataupun flat base kompas yang murah harganya. Kalau kat Shopee tak sampai RM10, tapi sangat berguna lah untuk kita buat kerja-kerja navigasi sebagainya. Okey, jumpa di video akan datang. Jangan lupa subscribe, suka tak suka subscribe dan tekan loceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.